Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu sekali lagi kita dalam siri slot Hikmah Duha. Mudah-mudahan sedikit pencerahan yang akan kita kongsikan bersama akan menjadikan kita ini hamba yang mudah untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup di dunia ini tidak bermakna jika kita tidak menjadikan diri kita ini seorang hamba yang betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang melaksanakan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membezakan di antara kita manusia yang beriman kepada Allah dan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Itulah garis pembeza di antara kita dengan binatang, dengan makhluk yang lain. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsikan ini akan menjadikan kita ini hampir menjadi seorang hamba yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya kepada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada menyebut an Abi Umamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqadanna ural islami urwatan fakullama intaqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Satu hadis yang makruf, yang masyhur, yang biasa kita dengar, yang bermaksud daripada Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunqadanna ural islami urwatan akan terurai simpulan ataupun ikatan Islam itu sedikit demi sedikit, satu simpul demi satu simpul, satu simpul ke satu simpul. Fakullaman taqadat urwatun, maka apabila satu simpulan itu terurai, ya, simpulan ikatan itu terurai, tashabbasan nasu billati taliha, maka manusia akan bergantung pula dengan simpulan yang berikutnya. Ya, wa awwaluhunna, dan apakah simpulan yang akan terurai, kata Rasulullah, wa awwaluhunna, yang terawal akan terurai, yang akan lepas simpulannya ialah naqdal hukmu, iaitu dari aspek persoalan hukum akan terurai simpulan itu ialah ikatan hukum. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang terakhir ialah sembahyang. Sembahyang. Yang pertama tadi ialah ikatan hukum, dan yang kedua dan terakhir juga ialah ikatan sembahyang. Para pendengar yang budiman, apa yang kita faham daripada hadis ini? Ini disebut dengan nama hadis akhir zaman. Kita perhatikan akhir zaman sekarang ini. Dua simpulan ini jelas terurai, tidak diikat dengan kemas. Persoalan hukum, naqdal hukmu, orang sudah tidak peduli akan hukum hakam. Orang sudah tidak peduli akan syariat Islam. Orang sudah tidak peduli lagi akan menutup aurat. Orang sudah tidak peduli lagi untuk mudah-mudah meninggalkan solat.
Orang sudah tidak peduli lagi dengan kemungkaran, dengan maksiat, dengan zina dan sebagainya yang berlaku, yang berleluasa sekarang ini. Sehingga ada kenyataan-kenyataan pula yang kata ini ialah hak individu. Terpulanglah pada saya nak sembahyang ke, saya tak nak sembahyang ke, itu hak saya. Saya nak tutup aurat ke, tak nak tutup aurat ke, itu hak saya. Bahkan lagi dahsyat, dia kata, kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Kalau saya kena seksa pun, itu saya, bukan kamu. Masya Allah. Beraninya dia dengan Allah. Beraninya dia dengan azab Allah. Beraninya dia untuk mengundang kemurkaan Allah. Sedangkan kita dimarahi oleh bos kita pun kita takut. Kita dimarahi oleh bapa kita pun kita takut. Dimarahi oleh suami kita pun kita takut. Apalagi kalau kita dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus jauhkan daripada dimarahi oleh bos kita, dengan bersungguh-sungguh kita jaga peraturan, disiplin dan sebagainya. Begitu juga kita takut dimarahi oleh suami kita. Kita jaga semua keperluan kita. Dengan Allah, dia boleh bermudah-mudah untuk meninggalkan segala perintah Allah. Aurat tidak ditutup dengan sempurna dan baik. Berpelisaran di tempat-tempat maksiat, perjudian, rasuah, makan hak orang, dan hukum itu dibakul sampahkan seolah-olah ia bukan perkara yang haram. Ini berlaku di akhir zaman. Dan kita menyaksikan inilah jelas berlaku. Dan yang kedua pula ialah solat. Bagaimana terurai simpulan Islam itu dengan solat. Allah Ta'ala kata dalam firman-Nya, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Allah Ta'ala juga berfirman, inna awwala ma yanzuru min a'mali as-salah. Awal pekerjaan, awal kerja, awal ibadah yang akan dilihat oleh Allah di mahsyar besok, di akhirat esok ialah sembahyang. Manusia sudah menjadikan sembahyang bukan satu ibadah yang dirasakan wajib kepada dia. Nak sembahyang, sembahyang. Tak nak sembahyang, sudah. Kamu tak boleh suruh saya untuk sembahyang, untuk solat. Itu hak individu. Itu hak masing-masing. Kamu jangan jaga tepikan orang. Kalau saya kena azab pun, itu saya, bukan kamu. Itu yang saya sebut di awal tadi. Beraninya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sembahyang itu kunci. Sembahyang itu ialah tanda pengabdian kita kepada Allah. Sembahyang itulah yang akan dihisab, dikira oleh Allah seawal kita masuk ke liang lahat. Allah Ta'ala tidak akan sama ibadat lain kalau solat kita tak selesai. Ingat, jangan terlampau kita lancang berani untuk meninggalkan sembahyang dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ini berlaku di akhir zaman. Manusia menganggap ini sebagai satu perkara yang biasa sahaja. Manusia sudah tidak mengindahkan hukum hakam dan sudah tidak mengindahkan yang namanya solat. Kerana bagi dia, kalau nak sembahyang pun, tunggu nantilah saya bertaubat umur pencen, barulah saya akan memperhalusi ajaran agama. Baru saya akan memperhalusi dan melaksanakan perintah Allah, sembahyang dan sebagainya. Sekarang muda lagi, sekarang sibuk dengan dunia pekerjaan, maka dilanggarnya yang namanya solat tidak dilakukan dan hukum hakam yang lain. Ini telah disebut oleh baginda Rasulullah 1400 tahun dahulu dan jelas ini berlaku sekarang ini, di zaman ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan yang dikongsikan bersama akan menyuntik kita ini untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya betul akidah, betul syariat, betul tasawufnya sahajalah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang nantinya akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja untuk slot hari ini, untuk kali ini.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.